This call is now being recorded. وهداية النظام لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم من والملائكة المقربين والجنود وافتح لنا وعتك وعن الناس رب اشرح لنا سرنا ولساننا قال الشيخ من سنتنا قال كده dan daripada sahaya perempuan itu sahaya. Dan daripada sahaya ni dan anu daripada sahaya perempuan itu sahaya. Dan jika ada bapaknya itu merdeka sekalipun. Dan daripada sahaya yakni anak yang dapat daripada sahaya perempuan. Maknanya suami itu, isteri itu ialah hamba perempuan. Isteri itu ialah hamba perempuan. Maka sekiranya kalau isteri itu, mak tu ialah hamba, maka anak pun ikut jadi hamba juga. Dan jikalau bapaknya, bapak bagi anak tu merdeka sekalipun, orang merdeka sekalipun. Kitab. Dan jika ada bapaknya itu merdeka, merdeka sekalipun. Dan jika ada bapaknya itu merdeka, kitab. Merdeka sekalipun. Walaupun bapak dia orang merdeka sekalipun, tetapi sekiranya kalau ibu itu hamba, maka anak ikut jadi hamba. Dan daripada perempuan yang merdeka, merdeka. Mana dan anak daripada perempuan, daripada isteri, yang merdeka, maknanya ibu tu merdeka, maka anak pun jadi merdeka. Dan jika bapaknya sahaya sekalipun, pada ghalib. Dan jika ada bapaknya sahaya sekalipun. Tapi pada ghalib pada ghalib sebab jarang orang nak kahwin di antara suami yang yang hamba dengan perempuan yang merdeka, itu jarang nak ada. Dan daripada yang beranak, ini anak daripada beranak antara unta dan lembu, umpamanya akan yang lebih ringan. Yani dan daripada mengikut anak, dan daripada dan mengikut anak daripada yang beranak antara unta dan lembu. Umpamanya umpama lembu, kerbau, kambing. Mengikut tu akan yang terlebih ringan pada dua zakat. Pada yang terlebih ringan pada dua zakat. Nak zakat lembu ke, nak kira zakat lembu ke, nak kira zakat unta. Maka tiada diberi zakat hingga sampai nisab lembu. Iaitu nisab lembu tu 30.
maka tiada diberi zakat hingga sampai nisab lembu. Nisab lembu tu ialah 30. Maka padanya satu anak yang umur setahun. Ini masalah anak mengikut yang ringan. Anak dalam bab zakat. Apabila anak tu dapat daripada lembu dan unta, padahalnya lembu dan unta itu sama-sama binatang zakat. Lembu dan unta tu sama-sama binatang zakat, mana binatang yang dikeluarkan zakat. Tetapi anak yang dapat daripada unta dan lembu dikira kata yang ringan. Maknanya lembu lah. Maka tiada diberi zakat hingga sampai nisab lembu. Maknanya sekiranya kalau ada tu, kita kira masuk di dalam nisab lembu. Iaitu nisab lembu tu 30 ekor. Maknanya sekurang-kurang lembu, bilangan lembu yang nak wajib zakat tu 30 ekor. Jadi sekurang-kurang sebab lembu tu ringan daripada unta, sebab unta tu sekurang-kurang nisab dia 5 ekor unta dah wajib zakat. Seekor kambing. Tapi lembu 30. Jadi mana 30 bunyi tu banyaklah. Tapi nisbah zakat tu ringan. Lembu tu ringan daripada unta. Sebab unta tu dah 5 ekor, 5 ekor dah wajib zakat. Tapi lembu ni kena cukup 30 ekor ke atas. Barulah nak jadi wajib zakat. Maka jadi katanya lembu tu terlebih ringan daripada unta. Kemudian apabila lembu tu cukup 30 ekor, maka wajib zakat. Maka padanya pada 30. Itu satu anak yang umur setahun. Maknanya lembu apabila dibela sekurang-kurang nak sampai nisab zakatnya ialah 30 ekor. Maka sekiranya kalau 30 ekor tu zakat dianya anak lembu yang umurnya setahun. Dikeluarkan zakat anak lembu seekor yang berumur setahun. Anak lembu yang umur setahun maknanya dah cukup 12 bulan. Tapi belum sampai 24 bulan. Mana yang umur setahun maknanya umur dah genap setahun. Mana 12 bulan tu dah boleh. Maka anak lembu yang umur setahun dah cukup 12 bulan tu dipanggil kata tabi'. Iaitu tabi'. Iaitu anak lembu. Lembu yang anak yang umur setahun tu panggilnya tabi' bahasa Arab. Dan jikalau rupa unta segala anaknya sekalipun. Anak yang peranakan di antara unta yang lembu tu rupa unta sekalipun. Bentuk unta sekalipun tapi kira kata lembu. Begitulah. Dan daripada yang beranak antara kafir zimmi dan muslim atau muslim dan zimmiyah itu muslim. Dan daripada ni dan anak yang beranak antara kafir zimmi dan muslimah atau muslimah dan zimmiyah. Anak tu jadi muslim. Begitu ya. Dan pada yang beranak antara perburuan darat yang liar yang dimakan dengan yang lainnya wajib fidyah jika membunuh oleh orang muhrim. Dan pada yang beranak, anak yang beranak antara perburuan darat, ini binatang liar
perburuan darat yang liar, yang dimakan, mana yang halal daging. Seperti kita katanya perburuan, ini binatang pemburuan, binatang hutang lah. Perburuan darat, mana binatang darat, binatang hutan, yang liar, yang halal daging seperti kijang, seperti rusa, dengan yang lainnya lain daripada perburuan darat yang liar. Seperti kambing. Wajib fidyah. Wajib kena bayar fidyah jika membunuh oleh orang yang muhrim. Orang yang di dalam ihram dengan haji atau umrah. Di sini kita maklumnya apabila seorang tu berihram dengan haji atau umrah sebelum pada dia tahallul, haram di atas dianya memburukan binatang darat. Haram di atas dia memburukan binatang hutan, binatang darat, itu haram. Adapun binatang kampung nak sembelih makan tu tak mengapa, seperti nak sembelih kambing, itu tak mengapalah sebab bukan binatang liar, bukan binatang hutan. Lagi pulanya kalau binatang air, maka tak diharam juga. Kalau nak maci ikan tu bolehlah. Walaupun panggil kata memburukan ikan juga, tetapi tidak masuk dalam haram, sebab yang haram itulah binatang darat yang liar, mana binatang hutan yang dihalal daging. Maka sekiranya kalau kita katanya seekor binatang tu dia peranakan di antara kijang dengan kambing. Tapi kalau tilik pada kambing tu tak haram membunuh oleh orang muhrim, sebab dia bukan binatang hutan. Tetapi kalau tilik pada rusa kijang tu haram lah. Maka sekiranya kalau membunuhkan peranakan anak yang diperanakkan di antara kedua tu, maka wajib kena bayar fidyah. Mana dimenang sebelah balik binatang pemburuan. Maknanya anak tu mengikut binatang pemburuan. Mana haram bagi orang yang muhrim memburukan dia. Sekiranya kalau ada memburu, wajib kena bayar fidyah. Dan kita jatuh. Dan anak yang beranak antara kafir kitabi dengan majusi. Ini manusia. Dan anak yang beranak antara kafir kitabi Yahudi Nasrani, yang dengan majusiyah, dengan perempuan majusiyah, orang kafir bukan ahli kitab, atau akasnya, maknanya itu yang lelaki itu majusi, yang perempuan itu kafir kitabi. Akas balik, iaitu majusi. Iaitu majusi. Anak tu hukum majusi, tak hukum kafir kitabi. Dengan salah. Iaitu akas. Iaitu akas majusi dengan kafirah kitabiyah. Mana lelaki majusi dengan perempuan kafirah kitabiyah. Maka anak tu, anak yang beranak di antara lelaki kitabi dan perempuan majusi. Tanya di antara lelaki yang majusi, perempuan tu kafir kitabi. Maka di dalam bab diatnya, diat kafir kitabi. Kalau bunuh dengan sengaja, tu maka diatnya 50 ekor utuh. Kalau tidak ada utuh, dinilaikan dengan duit.
Iaitu salah. Iaitu diat kitabi. Musallas diat muslim. Ya, yang kata 50 saat ni salah. Iaitu diat kitabi. Ya, betul. Iaitu diat kitabi itu musallas, dipertiga. Satu daripada tiga, sepertiga. Musallas sepertiga diat muslim. Sepertiga tu maknanya 30 ekor lah. 33 ekor. 33 ekor lebih-lebih. Sebab dia diat orang Islam tu 100. Diat kafir kitabi musallas, mana sepertiga daripada diat muslim, mana 30 ekor lebih-lebih. 100 dibagi 3. Dan tiada halal muslim berkahwin akan dia. Sebab jadi kalau tilik bak kahwin tak boleh nak kahwin sebab ikut jadi majusi. Dan berkahwin akan dia dan tiada halal muslim, orang muslim lelaki berkahwin akan dia, akan anak tadi. Anak daripada majusi dan kafir kitabi. Dan tiada harus makan sembelihannya. Sembelihan dia. Ya kalau kafir kitabi itu boleh. Jadi maknanya kalau bab diat hukum kafir kitabi, bab kahwin ambil hukum majusi, bab sembelih ambil hukum majusi. Mana begitu. Anak yang dapat daripada kafir kitabi dengan kafir majusi, lepas tu sini dia sebut majusi, lepas tu kafir lain-lain lagi lah. Kafir Buddha ke, kafir yang tak ada agama ke, kafir Hindu ke, samalah. Jadi mana anak yang beranak di antara kafir kitabi dengan majusi. Kerana dengan majusi itu mana-mana kafir. Yang lain pada kafir kitabi. Maka di dalam bab diat ambil hukum kafir kitabi sulus, sepertiga diat muslim. Lepas tu di dalam bab kahwin ambil hukum majusi, dalam bab sembelihan ambil hukum majusi juga. Dan pada yang beranak ni, pada anak yang beranak antara anjing dan kambing, dan kambing najis, tambah kita. Dan pada yang beranak ni, pada anak yang beranak antara anjing, sama dengan anjing tu khinzir, dan kambing, sama dengan kambing tu, apa dia lagi? Lembu, biri, sama. Anak tu najis, sebagaimana dulu. Dan tiada halal. Tak halal kita nak sembelih makan tu tak boleh. Tiada halal jika disembelih jika disembelih memakan. Tiada halal memakankan dia. Dan tiada sah pula diperbuat akan kurban. Antara anak yang beranak dan antara anjing atau khinzir dengan kambing, maka tak ambil hukum kambing, ambil hukum anjing. Jadi maknanya tak boleh nak buat kurban. Nak sembelih makan pun tak boleh. Najis pula. Tu habis semua huraian daripada masalah ceritanya anak mengikut yang mana. Anak mengikut yang mana, tu kaedah-kaedah dia tu dah sebut di dalam 3 bait syair yang dulu. Kemudian kita kembali kepada asal masalah kitanya. Kembali kepada asal masalah kita, kita tengok pada muka surat 66 baris yang ke-3 ke 4? 4. Kita tengok pada muka surat 66 baris yang ke-4.
Nah, lagi pulanya kalau kembali pada asal tu di sininya dia bahagi kepada benda tu ada dua bagai kan. Benda-benda di atas dunia ni terbahagi kepada dua bagai. Satunya jamadi, yang keduanya hayawani. Nah, maka yang jenis binatang, yang jenis bernyawa ni, dan semua dia katanya maka yang hayawani, yang jenis benda yang bernyawa, yang ada sifat ada sifat hidup ni, maka sekaliannya suci, melainkan barang yang ditentu oleh syarak akan najis seperti anjing dan babi dan yang jadi daripada keduanya atau salah satu daripada keduanya. Atau salah satu daripada keduanya dengan hayawan yang suci. Kembali pada situ. Jadi mana segala binatang yang mempunyai ruh, yang mempunyai ruh ni, yang lain daripada anjing dan babi dan peranakan daripada kedua, artinya dengan binatang yang suci, lain pada tunya suci ke semua. Nah, walaupun diri dia tu bisa sekalipun seperti ular, dalam masa hidup dia tu suci. Tetapi anjing dan khinzir dan peranakan adalah najis. Haram dimakan. Tengok. Dia katanya dan haram anjing itu. Kerana hadis. Haram anjing tu sebab apa? Kerana hadis. Yang lagi akan datang. Kerana hadis yang lagi akan datang sebutnya. Kerana hadis kerana hadis yang lagi akan datang. Mana dia? Ya, nak cari. Pada bahasan najis mughallazah. Pada bahasan najis mughallazah, ya cari. Muka surat 71. Pada muka surat 71, pada baris yang keempat. Tuhuru ina'i hadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna bit-turab. Dah. Maknanya menyucikan bijanu seorang kamu apabila menjilap padanya oleh anjing, an yaghsilahu, berbasuhkan dia sab'a marratin 7 kali. Ulahunna, yang pertama tu bit-turabi, dengan tanah. Jadi maknanya itulah dalil menunjuk katanya itu anjing tu haram, maknanya diri anjing tu najis. Maksud dengan haram di situ najis lah. Jadi mana dan haram anjing, mana anjing tu najis sebab kerana hadis yang lagi akan datang sani itu dalilnya. Dalil yang menunjuk di atas katanya anjing tu ialah yang najis. Sebab Nabi suruh basuh 7 kali. Nabi katanya apabila menjilap oleh anjing akan air yang ada di dalam bijanu seorang kamu, bekas-bekas tu,
Maka Nabi suruh basuh 7 kali. Maka kita maklum tak disuruh basuh melainkan benda itu benda najis. Kalau tak najis, kenapa Nabi suruh basuh? Kalau tak najis, kenapa Nabi tak suruh basuh? Ni Nabi suruh basuh maknanya benda tu najis. Kalau tak najis, tak ada faedah. Tak disuruhkan dengan basuh. Itu dalil dalam mazhab kita Syafi'i. Katanya begitu. Sebab dalam mazhab kita Syafi'i itu anjing ialah najis mughallazah. Sebab dalilnya Nabi suruh basuh 7 kali. Tetapi dalam mazhab Maliki anjing tak najis. Anjing tak najis. Cumanya tak halal makan daging. Tak halal makan daging tapi diri dia tu tidak najis. Khinzir saja najis mughallazah. Khinzir saja yang najis mughallazah. Adapun anjing tidak najis mughallazah. Dalam mazhab Maliki Lepas tu dia, tapi kalau bersentuh tu kena basuh 7 kali juga. Kalau bersentuh, kalau jamuh basuh tu kena 7 kali juga basuhnya. Tapi basuh 7 kali bukan kerana najis, bukan kerana ikut perintah syarak. Maknanya ta'abudi saja. Kalau nak kira tu macam kita sapu kepala, nak menyuci daripada hadas kat kepala, sapuh 1 orat rambut pun dah memadai. Kalau kita kira dengan akal, dia kena basuh macam kita basuh tangan. Tapi memadai, menyucikan hadas kat kepala tu apa dia? Dengan 1 rambut pun memadai. Itu benda ta'abudi. Maka dalam mazhab Maliki, kalau tanya wajib basuh ke tidak, wajib basuh. 7 kali itu wajib basuh, tetapi bukan kerana najis, bukan kerana ta'abudi saja. Dalam mazhab kita, wajib basuh 7 kali itu kerana anjing itu adalah najis. Dan dalam kitab, dan jikalau ada anjingnya itu dan jikalau ada anjingnya itu perburuan sekalipun. Maknanya anjing yang diguna buat buru sekalipun. Ini ghayah pada kata haram najis, haram anjing, najis anjing tu hadis yang telah sebut. Walaupun anjing tu dibelakan untuk nak bunuh sekalipun. Dia dalam mazhab kitanya asalnya tak boleh nak belakan anjing. Bab najis tu dah maklum. Anjing tu bab najis tu dah maklum. Lepas tu masalah belakan anjing ni asalnya tak boleh kita haram kita membelakan anjing. Melainkan ada tujuan. Nak guna buat buru binatang boleh. Atau untuk nak mengawalkan. Guna untuk nak kawalkan. Jadi kalau bela nak macam anjing yang comel-comel tu nak bela tu tak boleh lah. Tapi kalau nak bela untuk nak ajar dia pandai memburu, boleh. Artinya bela dia tu untuk nak kawalkan kambing ke masalah. Atau nak kawalkan rumah, nak jaga rumah. Atau jagakan kebun masalah. Itu boleh lah. Nak jaga kebun, nak jaga harta, nak jaga binatang peliharaan, artinya tanaman. Boleh. Kalau dia tanam tu, setengah-setengah orang Arab tu, dia tanam jenis perumahan tu, tanam gandum, tanam jagung banyak. Dia bela anjing. Lepas tu anjing dia tu jaga, takut-takut binatang lain makan datang tanaman dia. Boleh nak bela. Boleh nak belakan anjing. Tapi kena ada tujuan. Maka saja-saja nak bela tu tak boleh. Maka walaupun diboleh belakan anjing kerana tujuan yang disebut, maka diri anjing tu masih jadi najis. Jadi boleh nak bela tu bolehlah, tapi
masalah najis tetap jadi najis. Nak bela mengikut tujuan yang tadi, bolehlah. Tak haram lah. Tetapi diri dia tu masih najis. Begitu. Itu masalah dalil yang menunjuk di atas katanya anjing itu najis mughallazah sebab hadis yang lagi akan datang. Adapun babi, khinzir, maka kerana bahawasanya ia babi terlebih jahat kelakuan daripada anjing. Khinzir ni kelakuan dia terlebih jahat, terlebih keji. Nah, terlebih jahat mana terlebih keji kelakuannya, lebih kuat daripada anjing lagi. Jadi artinya maknanya kalau anjing tu dah najis, apakah lagi kalau babi? Begitu. Sebab apa? Sebab anjing, babi lebih jahat, lebih keji. Nisbah kelakuan dia tu lebih jahat, lebih keji daripada anjing lagi. Maka anjing tu dah najis, apakah lagi kalau babi? Kias. Kerana tiada harus, sebab apa boleh kata lebih jahat kelakuan daripada anjing. Babi tu, khinzir tu, lebih jahat, lebih keji kelakuan daripada anjing. Kerana tiada harus kita peliharakan dia. Kita nak bela dia tak boleh. Anjing boleh juga. Ada tempat yang boleh juga. Untuk nak buat buru, untuk nak buat kawalan kan. Boleh juga. Tapi babi ni, khinzir ni tak ada jalan langsung untuk kita nak jadi harus belakan dia. Tidak. Dengan barang kelakuan, dengan mana-mana kelakuan, dengan mana alasan sekalipun tak boleh. Dengan maknanya anjing kalau alasannya nak buat buru, boleh. Kalau alasannya nak jaga kebun, jaga binatang, boleh. Nak jaga harta, jaga rumah, boleh. Tapi kalau khinzir tak ada jalan. Sebab nak guna buat apa khinzir? Nak buat kerja dengan dia tak boleh. Tak ada jalan nak makan, orang tak makan. Begitu. Jadi tak ada jalan. Anjing tu kalau kata tak boleh makan, tapi ada guna juga. Kita boleh guna dia kan. Tapi khinzir apa boleh guna dia? Tak ada. Sebab tu tak ada jalan yang jadi harus kita belakan khinzir. Sebab tu jadi katanya khinzir ni terlebih keji daripada anjing. Maka tak sepatutlah kalau kata anjing tu, khinzir ni terlebih keji daripada anjing. Anjing tu dah najis mughallazah, khinzir tidak najis mughallazah, tak sepatutlah. Jadi kalau kira tu anjing itu, khinzir itu terlebih aula pada haram, pada najis daripada anjing lagi. Kerana sunat membunuhkan dia dengan ketiadaan memberi mudarat padanya. Kerana sunat. Kerana ni ilat satu lagi. Dan kerana ilat ataf pada kerana tiada harus. Ilat pada lebih jahat kelakuan lagi. Sebab apa boleh katanya khinzir itu lebih jahat kelakuan, lebih keji daripada anjing. Satunya sebab tak boleh kita nak bela mana-mana cara sekalipun. Mana-mana tujuan sekalipun tak boleh. Sebab yang keduanya, sebab dalam hukum syarak sunat membunuhkan dia kan khinzir, kan babi, dengan ketiadaan memberi mudarat. Mana dengan tak syarat, dengan ketiadaan, dengan tiadaan syarat memberi mudarat. Padanya pada seorang. Memberi mudarat ya babi, ya khinzir tu padanya pada seorang. Jadi maknanya kalau jumpa babi, sunat bunuh. Seperti jumpa cicak. Jumpa cicak, kita sunat kita bunuh. Walaupun dia tak mudarat kepada kita sekalipun. Walaupun dia tak mudarat. Dia duduk kat dinding pagar. Dia tak mudarat kalau duduk dalam rumah tu boleh jadi nak
nak mudarat pada kita, nak lalu jalan, nak solat, nak apa susah kan. Tapi kalau duduk kat pagar, kat luar, duduk kat pokok-pokok, dalam hutan, kalau jumpa pun kita sunat kita bunuh. Kalau cicak. Maka khinzir pun begitu juga. Nah, walaupun dia tidak memberi mudarat apa-apa kepada kita sekalipun, disunatkan bunuh juga. Tapi anjing tak, malaikat anjing gila. Kalau anjing biasa tu tak disunatkan. Malaikat dia beri mudarat, itu sunat bunuh lah. Tapi kalau tak beri mudarat, biar. Itu habis. Dan ada pun anak daripada keduanya, daripada anak yang daripada keduanya, maknanya anak yang beranak di antara anjing dan khinzir. Peranakan di antara anjing dan khinzir, atau anak daripada keduanya, atau salah suatu daripada keduanya, jadi dengan binatang yang suci, anjing dengan kambing, khinzir dengan kambing, najis kan. Demikian mandi daripada salah suatu daripada keduanya. Begitu juga seperti diri benda tadi, seperti diri anjing, diri khinzir, diri peranakan tadi, mani dia pun najis juga. Dan daripada anak keduanya, dan daripada anak yang jadi daripada keduanya pun mani dia pun najis juga. Atau anak daripada salah suatu dengan yang lain, binatang yang suci. Pasal najis anak sana itu mandi kerana mengikut bagi keduanya. Kerana mengikut bagi keduanya, bagi khinzir, bagi khinzir dan anjing. Sebab diri khinzir tu najis, diri anjing tu najis, maka anak daripada keduanya pun najis. Anak daripada khinzir dengan binatang yang suci pun najis, sebab mani dia najis. Maka anak jadi daripada mani. Ada pun mani yang lain suci. Atau dighalib najis. Mana atau dighalib najis. Ini masalah anak khinzir dengan binatang yang suci. Atau anak anjing dengan binatang yang suci. Maka dighalib mana dikuat sebelah balik najis. Kita katanya khinzir dengan kambing. Maka dihukum najis sebab dimenang sebelah balik najis. Sebab kaedah yang kita dah lepas tadi. Begitulah. Bersalahan mani yang lain daripada keduanya anjing dan khinzir dan babi, dan anaknya anak kedua. Tak. Bersalahan mani yang lain daripada keduanya dan anaknya anak yang lain. Anaknya anak yang lain daripada kedua. Iaitu suci mengikut asalnya. Sebab lain pada jenis khinzir dan babi sana itu, lain pada anjing dan babi itu suci kesemua kan. Maka sekiranya apabila diri dia tu suci, maka mani dia pun suci juga. Kalau itu mandi lembu, mengikut lembu lah. Mengikut lembu dia suci, jangan mengikut lembu pada makan pula. Pada boleh makan, jangan gitulah. Jadi mandi kambing mengikut kambing pada suci. Jadi maknanya mandi anjing mengikut anjing pada najis. Begitulah. Mengikut asal, mana tuan dia lah, badan dia. Kerana khabar syaikhain, ni dalil kata mandi lain daripada khinzir dan babi dan anjing tu suci kesemuanya. Walaupun binatang tu tak halal daging sekalipun, seperti mandi monyet, mandi kucing, tak halal kan. Itu daging monyet tak boleh makan, tapi mandi dia suci sebab monyet tu suci, diri dia tu suci walaupun tak halal sekalipun.
Masalah suci tu lain, masalah halal makan tu lain. Mana dalil? Maka termasuk juga apa dia? Lain-lain daripada kedua tu masuk juga manusia lah. Mana mandi lain pada khinzib dan anjing, termasuk mandi kambing, lembu, anjing, apa dia? Monyet, harimau, kucing, gajah. Dah halal tak halal tu tak kira lah. Masuk juga manusia. Kerana khabar Syaikhain, kerana hadis yang diriwayat oleh Bukhari dan Muslim daripada Aisyah isteri Nabi adalah ia menggosok-gosok akan mandi, menggosok-gosok akan mandi daripada Rasulullah. Kemudian ia sembahyang padanya. Ada jatuh kitab. Adalah ia Aisyah menggosok-gosok akan mandi daripada kain. Nak begitu. Daripada kain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Daripada tepat daripada Rasulullah tu kita tambah daripada kain. Artinya pakaian tak apa. Daripada kain atau daripada pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu menggosok tu kemudian kemudian ia kemudian ini selepas gosok. Kemudian selepas pada gosok tu ia Rasulullah sembahyang padanya pada kain. Jadi kain Rasulullah tu ada kena mandi, ada lekat mandi yang kering. Katanya mandi yang kering ada kat kain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Rasulullah nak pakai kain tu solat. Lepas tu ada lekat mandi yang kering kat kain dia. Maka Aisyah pun gosok macam buat gini. Dia buat gitu. Buat gitu untuk nak jadi gelai. Nah mandi yang jadi lekat kat kain tu, gosok-gosok supaya keluar jatuh oleh mandi yang kering tu yang ada lekat kat kain. Selepas pada gosok tu dengan tak basuh, Nabi pun pakai kain tu solat. Tu di sini maknanya kain yang kena mandi itu Aisyah tak basuh. Dia gosok-gosok buang, kutis-kutis buang, lepas tu bagi Rasulullah pakai. Sekiranya kalau najis, tentu Rasulullah akan suruh basuh. Jadi tak disuruh basuh, terus pakai gitu. Itu menunjuk kata mandi itu adalah suci tidak najis. Sebab tak dibasuh. Gitu dalil ya. Kemudian kita kat situ katanya syahdan adalah segala hayawan itu pada sekira-kira sucinya dan najisnya terbagi atas 4 bagai. Syahdan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه وردد علينا وافتح يدنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.